TV KPM. So hari ini saya ada perkara penting yang ingin dibincangkan. Ada apa tu, On? Begini. Memandangkan Persekutuan Tanah Melayu telah diwujudkan. Jadi saya cadangkan kita wujudkan satu pentadbiran yang menjadikan ianya berasaskan pengurusan kerja. Cadangan pentadbiran? Ya. Adakah On bermaksud pentadbiran British selama ini tidak baik? Tidak, bukan saya kata pentadbiran British ini tidak baik. Tapi Tanah Melayu ini akan ke arah berkerajaan sendiri. Jadi pengurusan kerja ini akan lebih mantap jika kita lakukan. Saya rasa ada baiknya juga cadangan ini. Ya. Bolehkah On jelaskan dengan lebih lanjut tentang cadangan On itu tadi? Boleh, tak ada masalah. Begini. Untuk kita membina sebuah kerajaan, kita perlulah ada pengurusan kerja. Jadi, pengurusan kerja ini terdapat dalam beberapa bidang. Antara bidang tersebut adalah pendidikan, pengangkutan, pembangunan bandar, kesihatan dan sebagainya. Bagus. Saya tidak sangka ada pemimpin Melayu yang mempunyai fikiran yang bagus seperti ini. Nisa? Ya, Sir Henry. Tolong catatkan cadangan dari On untuk saya bawa kepada Baginda Queen. Baik, Sir Henry. Cadangan yang diberi sangat baik. Baik. On? Ya? Saya lihat cadangan ini sangat baik. Bolehkah On berikan nama yang sesuai untuk saya namakan sistem yang On cadangkan ini? Boleh. Pada pendapat saya, memandangkan pengurusan kerja ini dilakukan oleh ahli-ahli yang terpilih. Jadi, kita boleh namakan dia sebagai sistem ahli. Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisaki akan menemani anda selama 1 jam ini. Apa khabar semua penonton di rumah? Diharapkan anda semua sihat. Jaga diri anda di mana saja anda berada. Dan jangan lupa kita masih dalam melawan pandemik COVID-19. Jangan lupa pelitup muka dipakai di mana saja anda berada. Sekiranya anda keluar rumah, jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Tangan tu kita cuci dengan kerap menggunakan air dan sabun. Dan gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Hari ini di slot menengah atas bagi mata pelajaran sejarah, kita ada guru yang tidak asing lagi. Jadi jom kita persilakan Cikgu Ridwan. Apa khabar? Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat, Cikgu? Alhamdulillah, Macam sihat. biasa, saya tengok cikgu sentiasa bersemangat dan sihat. Sebelum kita pergi kepada apa yang kita telah simulasikan sebentar tadi, saya nak minta Cikgu Ridwan untuk perkenalkan diri cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah. Silakan, cikgu. Baik, hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Cikgu GTR, ya, Nisa. Ya. Tag nama saya adalah GTR atau nama saya Cikgu Muhammad Ridwan bin Abdullah Sani daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban, Nogoi 9. Ya, selamat datang kembali cikgu ke Didik TV KPM. Dan untuk slot kali ini, sekali lagi kita ada rakan-rakan yang akan menemani kita, murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri 9. Jadi jom saya nak lihat mana rakan-rakan saya. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Wah, semuanya segak bergaya memakai kot atau blazer ya, masing-masing berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu jom kita berkenalan dengan mereka. Kita akan mulakan dengan Zahra. Sila perkenalkan diri anda, Zahra Marsha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Zahra Marsha. Boleh panggil Marsha. Baik, Marsha. Kemudian kita akan berkenalan dengan Farsha pula. Silakan, Farsha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farsha Nurul Najwa. Boleh panggil Farsha.
Baik, Farsha, terima kasih. Seterusnya kita ada murid yang bernama Putri Nur Iman. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Nur Iman. Boleh panggil Iman. Baik, Iman. Terima kasih. Kemudian kita ada Nabila. Silakan, Nabila. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nabila Syuhada. Boleh panggil saya Nabila. Terima kasih. Kemudian kita nak silakan Afifah. Perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Afifah Mardia. Boleh panggil Afifah. Baik, Afifah. Terima kasih. Dan terakhir sekali kita ada Wan Siti Khadijah. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Siti Khadijah. Boleh panggil Khadijah. Baik, terima kasih. Itu dia ke-6 murid dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Jadi, Cikgu Ridwan ataupun GTR, Great Teacher Ridwan ya? Ya, betul. Saya nak tanya Cikgu, apa simulasi yang telah kita pertontonkan kepada murid-murid di awal tadi? Silakan Cikgu. Baik, Nisa, kalau kita tengok dalam simulasi awal tadi, kita ada 2 watak kat situ. Baik. Satu adalah watak Dato' On, Ya. Dato' On bin Jaafar, dan satu lagi adalah watak Henry Geni, iaitu Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu 1952-1955. Baik. Kalau kita tengok dalam tu tadi, satu cadangan yang dibawa oleh Dato' On bin Jaafar, iaitu mencadangkan satu yang kita panggil sebagai kabinet bayangan. Baik. Atau kita panggil dia sebagai sistem ahli, yang mana ianya merupakan asas kepada kabinet yang ada di Malaysia hari ini. Betul. Jadi dalam sistem ahli tu dia ada ahli-ahli yang dilantik. Waktu tu belum ada pilihan raya lagi. Ya. Jadi bila dia tak ada pilihan raya, dia adalah ahli-ahli yang dilantik. Dia dilantik dan memegang portfolio ataupun tugasan-tugasan spesifik yang tertentu, seperti mana yang disebut oleh kita punya jemputan tadi. Ya. Oleh Dato' tadi, maksudnya ada individu tertentu menjalankan pengkhususan kerja yang tertentu demi memantapkan pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1951 itu. Dan terima kasih kita ucapkan kepada saudara Mukmin Firdaus di atas bantuan di dalam sesi gimmick kita sebentar tadi, iaitu simulasi perbincangan antara Dato' On dengan Sir Henry Geni berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti, ini bukan lagi norma baru kan Cikgu kan? Ini adalah perkara normal yang kita lakukan setiap kali, iaitu saya nak jemput Cikgu untuk sanitasi tangan Cikgu. Di hadapan Cikgu ada gel pembasmi kuman, di tangan saya ada gel pembasmi kuman bersaiz poket yang kita bawa ke mana saja kita berada sekarang ni. Jadi semua dah bersedia. Saya nak tanya murid-murid dalam talian. Rakan-rakan semua, kalau anda sudah bersedia, jangan lupa untuk double thumbs up. Ya, asal senyum sikit, double thumbs up. Ya, nampaknya semua dah bersedia. Kita harapkan murid-murid di rumah pun bersedia. Kita akan kembali selepas ini. Jom kita rehat seketika, kembali ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Hari ini mata pelajaran sejarah kita sedang membincangkan sistem ahli. Itu tajuk kita pada hari ini. Jadi jom kita nak teruskan sesi kita dengan simulasi sistem ahli. Silakan Cikgu. Baik. On. Saya telah bawa cadangan On ke Baginda Queen British. Dan Baginda bersetuju untuk melaksanakan sistem seperti yang On cadangkan. Baik, dalam perbincangan kita hari ini adalah bersama-sama dengan ahli-ahli yang telah On cadangkan menjawat jawatan portfolio masing-masing. Jadi, bolehkah kiranya saya mendengar apakah cadangan daripada ahli-ahli demi kebaikan Persekutuan Tanah Melayu? Saya mahu cadangan yang baik supaya Persekutuan Tanah Melayu yang telah kita isytiharkan ini membawa kebaikan ke seluruh penduduknya dan semestinya membawa kebaikan kepada British. Baik. Boleh saya dengar cadangan daripada On sendiri, iaitu yang menjawat
ahli kepada hal ehwal dalam negeri. Silakan On. Baik, kita dapati penduduk tanah Melayu yang terdiri daripada majoritinya ialah Melayu pada ketika ini masih lagi hidup di perkampungan dan tidak mempunyai sumber ekonomi yang tetap. Kebanyakan daripada mereka hanya membuat kerja-kerja kampung dan masih lagi menjalankan aktiviti sehari diri. Mereka juga tidak ada satu perkara yang mampu menyumbang kepada perkembangan persekutuan. Jadi kita perlu meningkatkan kemudahan-kemudahan infrastruktur, pembangunan luar bandar seperti membina jalan raya, jambatan, sekolah, pusat kesihatan, balai raya dan semestinya bekalan air bersih dan lain-lain untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Jadi untuk itu kami daripada Majlis Mesyuarat Undang Persekutuan Tanah Melayu telah bersetuju untuk menumbuhkan RIDA ataupun Lembaga Kemajuan Kampung dan Perusahaan atau Rural and Industrial Development Authority pada 1950. RIDA ini diharap mampu menjalankan peranannya untuk membantu pembangunan sosioekonomi orang-orang Melayu. Baik, terima kasih ahli hal ehwal dalam negeri. Kerja yang baik, On. Cadangan ke atas satu jawatan kuasa yang diwujudkan untuk membantu orang-orang Melayu disambut baik oleh British. Saya lihat cadangan On ini adalah sangat baik untuk membantu orang Melayu mengukuhkan kedudukan sosial dan ekonominya. Nisa, Ya. tolong masukkan dalam laporan cadangan On untuk menubuhkan rural industrial. Baik Sir Henry. Mungkin kita boleh letakkan singkatannya sebagai RIDA, ya Nisa? Baik. Cadangan yang baik dari On. Kalau kita lihat, On ada menyebut tentang keadaan semasa masyarakat di tanah Melayu. Betul Sir Henry. Jadi keadaan semasa ini kita tahu orang Melayu masih lagi tinggal di kampung-kampung. Ya. Dan di kampung-kampung ini ada banyak perkara yang tidak dapat kita bantu. Dan sudah pasti perkara yang paling penting adalah berkaitan dengan kesihatan. Jadi, bolehkah saya mendengar cadangan daripada ahli kesihatan Li Tian Keng? Menurut laporan, daripada jawatan kuasa, Tanah Melayu berhadapan dengan masalah demam malaria. Kita berhadapan dengan demam malaria di mana kita dapat aduan ramai rakyat Persekutuan Tanah Melayu diserang malaria. Jadi kadar kematian demam malaria itu jadi tinggi kerana tidak dirawat. Jadi untuk itu kita nak cadangkan supaya sistem kesihatan kita akan dipertingkatkan. Kita nak bina lebih banyak pusat-pusat kesihatan di bandar-bandar yang besar. Di Tanah Melayu seperti di Taiping, Kuala Lumpur, Ipoh, seperti di Seremban, supaya boleh membantu rakyat ataupun masyarakat apabila mereka diserang ataupun dijangkiti oleh demam malaria ini tadi. Dan kita juga akan dapatkan bekalan ubat yang sesuai. Mungkin pihak kerajaan British boleh membantu untuk dapatkan bekalan ubat ini tadi. Pusat kesihatan Sir Henry. Pusat kesihatan, betul. Sewaktu lawatan saya ke Taiping tempoh hari, saya melihat di depot kesihatan di sana ada banyak mayat. Diberitahu kepada saya bahawa mereka mati akibat demam malaria. Ya. Walau bagaimanapun, cadangan daripada Li Tian Keng ini harus diteliti. Kerana peruntukan yang mau digunakan untuk membina pusat-pusat kesihatan ini adalah datang daripada kerajaan British. Saya tidak fikir kerajaan British akan bersetuju untuk membangunkan banyak pusat kesihatan untuk tanah Melayu.
Walau bagaimanapun Nisa, boleh catatkan untuk kita bawa ke perbincangan dengan Baginda Queen nanti. Baik, Sir Henry. Kalau tadi On juga ada menyebut tentang perhubungan di antara bandar. Ya. Dan Tian Keng juga ada menyebut tentang pembangunan di bandar-bandar besar seperti Ipoh, Kuala Lumpur, Taipei. Seremban, Taipei dan beberapa bandar-bandar lagi. Pengalaman saya ke Taipei baru-baru ini, saya melalui perjalanan yang sangat panjang dan jalannya agak tidak selesa. Jadi bolehkah saya mendengar apakah cadangan daripada HS Lee berkaitan dengan pengangkutan ini? Saya mencadangkan untuk menambah jalan berturap menghubungkan antara bandar dengan bandar, contoh Taiping ke Ipoh dan Seremban ke Melaka. Jalan-jalan darat juga boleh dinaik taraf kepada jalan persekutuan. Kita boleh membina jalan yang menghubungkan antara jalan dengan jalan-jalan utama. Kita juga boleh menaik taraf landasan di lapangan terbang bagi berendam Melaka supaya lebih banyak kapal menggunakan lapangan terbang ini, dan juga menaik taraf jalan-jalan darat dan taraf jalan persekutuan yang mengandungi perbezaan jalan. Baik, Sir Henry, jalan berturap, Sir Henry. Jalan berturap. Saya lebih tertarik dengan lapangan terbang batu berendam tadi. Ya. Ianya boleh memudahkan untuk saya balik ke England dan dengan Nisa bersama. Ya. Ianya lebih memudahkan perjalanan. Juga saya tertarik dengan menaik taraf jalan darat yang menghubungkan di antara bandar-bandar besar. Dan saya yakin cadangan ini kalau dilaksanakan memberi kesan yang sangat baik kepada persekutuan tanah Melayu. Ya. Walau bagaimanapun, persoalan tentang peruntukan mana yang kita hendak gunakan masih lagi menjadi persoalan. Ya, Sir Henry. Tetapi tidak mengapa, kita catatkan sahaja di dalam mesyuarat ini. Baik. Dan kita bawakan kepada Baginda Queen. Baiklah, Sir Henry. Saya akan catatkan semua yang telah dicadangkan oleh ahli-ahli sebentar tadi. Ketika lawatan saya ke Taipei, saya sangat tertarik dengan satu institusi pendidikan di sana, iaitu Malay College Kuala Kangsar, yang juga berada di dalam negeri Perak. Saya lihat ada ramai golongan-golongan terpelajar di tanah Melayu datang dari sana. Dan dari cadangan OWN, EEC Turai Singham telah dicadangkan sebagai ahli untuk pendidikan. Bolehkah saya mendengar cadangan daripada EEC Turai Singham berkaitan dengan pelajaran? Daripada pendidikan, saya nak maklumkan bahawa Jawatankuasa Penasihat Pusat Pelajaran telah pun menerima laporan BANS dan laporan penhu. Laporan BANS adalah satu laporan daripada Jawatankuasa Pelajaran Melayu yang dipengerusikan oleh LJ Barnes. Jadi LJ Barnes bagi tahu dekat kita nak menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rukun bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal. Antara kandungan yang ada dekat dalam tu termasuklah sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dan selain daripada Barnes, kita juga ada menerima laporan penhu, iaitu merupakan satu bantahan oleh masyarakat Cina daripada laporan Barnes. Jadi dia pun mengkaji pendidikan Cina dan kemudiannya dia mencadangkan penambahbaikan, jadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberi faedah kepada penduduk tanah Melayu. Hasilnya, Jawatankuasa Penasihat Pusat Pelajaran telah meneliti laporan Barnes dan laporan penhu. Jadi, ordinan ini adalah bertujuan untuk membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan di dalam satu sistem berorientasikan tanah Melayu. Baik, terima kasih ahli pelajaran. Bagaimana Sir Henry?
memantapkan lagi institusi pendidikan? Saya lihat ordinan yang dicadangkan ini adalah sangat baik. Dia mengambil kira kedua-dua cadangan yang dibawa di bawah laporan Barnes dan laporan Fernwood. Dan saya melihat ianya satu cara yang baik memandangkan di tanah Melayu hari ini bukan hanya Melayu yang tinggal di sini. Kita ada mereka-mereka yang daripada China dan kita ada mereka yang daripada India yang juga telah berada di sini sekian lama. Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan. Walau bagaimanapun, bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar merupakan suatu usaha yang sangat baik. Saya memandang ini sebagai satu langkah yang besar demi membantu Persekutuan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. Ini cadangan yang sangat baik. Boleh masukkan di dalam laporan dan saya sendiri akan membentangkan cadangan daripada ahli pelajaran ini kepada Baginda Queen di England. Baik, Sir Henry. Saya akan catat dan saya akan semak juga laporan Barnes dan laporan Fernwood yang telah diutarakan ahli pelajaran sebentar tadi. Ya. Baik. Saya rasa kita tidak ada banyak masa lagi. Bolehkah ahli kerajaan tempatan teruskan dengan laporan anda? Daripada sudut kerajaan tempatan, saya mencadangkan untuk memindahkan penduduk Cina dari kawasan-kawasan terpencil yang bertaburan dan menempatkan mereka di kawasan penempatan semula atau di kampung baru. Rancangan itu merangkumi pemindahan penduduk Cina dari kawasan-kawasan terpencil yang bertaburan dan menempatkan mereka di kampung baru seperti di Jinjiang untuk tidak diugut oleh menu untuk memberi maklumat dan bekalan makanan atau ubat-ubatan. Tujuannya semata-mata untuk melemahkan kegiatan menu. Kampung-kampung baru ini dipagar dengan kawat berduri serta dikawal oleh pegawai keselamatan. Penduduk kampung baru diberi banyak kemudahan seperti pendidikan, perkhidmatan kesihatan, tempat tinggal serta bekalan elektrik dan air paip. Tidak dinafikan, sewaktu kita baru kembali ke tanah Melayu, betul, selepas Jepun menyerang Malaya, tidak dinafikan tanah Melayu dalam keadaan yang berbahaya kerana komunis sangat berleluasa. Saya juga takut pada ketika itu. Jadi kita telah hantar tentera British untuk mentadbir Malaya ketika itu. Cadangan ini baik, walau bagaimanapun saya mahu lihat sambutannya dari ahli pertanian dan hutan. Kerana kita tengok, kalau kita mahu buat satu pertempatan yang baru, mungkin ada tanah baru yang hendak dibuka. Jadi, apa pandangan daripada ahli pertanian dan hutan, Tuanku Yaakob? Silakan Tuanku Yaakob untuk membentangkan laporan dari ahli pertanian dan perhutanan. Mungkin Tuanku Yaakob ada sedikit masalah di situ, Sir Henry. Tidak mengapa, saya akan hubungi Tuanku Yaakob untuk mendapatkan laporan dari aspek pertanian dan juga perhutanan, Sir Henry. Mungkin kita boleh baiki nanti dan kita dapatkan laporannya supaya kita boleh masukkan ke dalam laporan. Saya perlu menyiapkan laporan-laporan yang lengkap untuk saya bentangkan ke pejabat tanah jajahan supaya kita dapat satu bantuan yang baik, yang cukup lengkap untuk membangunkan tanah Melayu supaya tanah Melayu boleh berdiri sebagai satu negara yang merdeka suatu hari nanti. Baik, Sir Henry, mungkin saya perlu bertanya sekali lagi. Tuanku Yaakob, anda masih bersama kami? Sila bentangkan laporan dari aspek pertanian dan perhutanan. Silakan. Daripada sudut pertanian dan perhutanan, saya ingin meningkatkan sektor pertanian supaya dapat membantu kawasan-kawasan terpencil untuk sumber makanan mereka. Saya menggunakan pendekatan yang baru iaitu pendekatan perhutani dan pendekatan berasaskan produk. Dari sudut perhutanan pula, saya membuat pendekatan perhutani bertujuan untuk memberi perhatian kepada masalah kekurangan termasuk tanah, buruh dan bahan mentah. Di pendekatan ini, kegiatan pertanian dan perhutanan dilihat sebagai dua kegiatan yang serasi dan saling melengkapi. Justru membuka peluang untuk dibangunkan bersama.
Informasi pertanian dan perhutanan juga adalah bertujuan untuk membentuk asas pengeluaran yang lebih luas bagi kedua-dua sektor tersebut. Baik, terima kasih Tunku Yaakob. Bagaimana Sir Henry? Bagus. Saya melihat sistem yang dicadangkan oleh OWN ini berfungsi dengan sangat baik. Setiap ahli mampu memberikan cadangan yang menyokong di antara satu sama lain. Dan ini sangat baik untuk masa depan Persekutuan Tanah Melayu. Dan saya akan menyampaikan berita ini kepada Baginda Queen supaya Persekutuan Tanah Melayu boleh terus berdiri dan mempunyai masa depan yang cerah sebagai sebuah negara yang merdeka. Masukkan dalam laporan, ya Nisa. Baik Sir Henry, nampaknya Sir Henry, waktu kita di sini sudah tamat. Kita sudah pun berbincang dengan ahli-ahli dari bahagian dan aspek masing-masing tentang laporan dan cadangan. Kita akan bawakan semuanya dan catatan ini saya akan berikan kepada Sir Henry setelah siap nanti. Baiklah. Baik. Kita berehat dulu Sir Henry. Terima kasih Nisa. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Mata pelajaran sejarah topik kita hari ini adalah sistem ahli yang telah kita sama-sama simulasikan di segmen sebelum ini, di mana kita tunjukkan kepada para penonton bagaimana sistem ahli atau sesuatu perbincangan antara ahli berlaku. Jadi Cikgu Ridwan, saya nak tanya Cikgu, mungkin Cikgu boleh jelaskan sedikit ataupun simpulkan dari apa yang telah kita simulasikan sebentar tadi. Silakan Cikgu. Baiklah Nisa, menurut Queen masih in character pula. Baik. Karakter sendiri nampaknya. Kalau baik murid-murid di atas talian dan juga murid-murid yang berada di rumah, kalau apa yang kita lakukan tadi ini adalah satu simulasi bagaimana kita cuba membayangkan bagaimana agaknya keadaan perbincangan di antara Pesuruhjaya Tinggi British ketika itu dengan ahli-ahli yang dicadangkan di dalam sistem ahli tersebut. Dan kita tengok memang cadangan daripada Datuk On tersebut memainkan peranan yang sangat besar. Dan perasan tak murid-murid semua bahawa keadaan itu macam lebih kurang je dengan parlimen yang berfungsi di dalam negara kita hari ini. Ada wakil, ada portfolio dan setiap wakil membincangkan portfolio masing-masing demi untuk negara yang tercinta kita, Malaysia. Jadi kalau kita tengok tadi cadangan daripada kesihatan, masalah yang dihadapi ketika itu adalah malaria. Ya, demam malaria. Jadi kematian disebabkan tak sempat dengan rawatan. Tak sempat dengan rawatan. Jadi dicadangkan untuk banyakkan pusat kesihatan supaya rawatan boleh disampaikan dengan segera kepada penduduk-penduduk Tanah Melayu yang berada di luar jangkauan pembangunan pemodenan ketika itu. Ketika itu jadi ini baiklah. Dan saya lihat setiap sesuatu portfolio itu berkaitan dengan portfolio yang lain juga. Contoh kalau dari segi kesihatan, mungkin masalah dia pengangkutan ataupun kemudahan untuk akses ke pusat kesihatan tu tidak begitu baik pada waktu itu. Jadi berkaitan pula dengan portfolio yang seterusnya. Betul. Itu sebab dia menjadi satu faktor yang menyumbang kepada akhirnya British terpaksa akur dengan memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu, melepaskan pentadbiran sepenuhnya kepada orang tempatan. Kalau kita tengok dalam simulasi tadi, yang menjadi ketua kat situ adalah saya, Sir Henry Gurney. Sir Henry Gurney dari England. Ya, dari England. Saya datang sini jadi ketua. Tetapi akhirnya dia berjaya disuruh pulang ke British
Dan yang menang sebagai pentadbir ketika itu di mana berakhir pada pilihan raya 1955, kita telah pun ada Perdana Menteri sendiri ketika itu dan rombongan kemerdekaan telah pun bermula. Ya, habis cikgu, kalau Sir Henry Gurney pulang ke England, penasihat Sir Henry Gurney ini bagaimana? Pulang sekali. Nampaknya telah ditamatkan kontrak. Ya. Baiklah cikgu, jadi jom kita teruskan dengan sesi seterusnya. Silakan kita cikgu. teruskan dengan apa yang ada hari ini. Baik, tadi kita dah tengok bagaimana simulasi. Okey, dalam keadaan yang agak berbeza ya Nisa. Okey, berbeza dengan sebelum-sebelum ni masuk dalam kelas. Okey, sistem ahli, buka buku, salin, tapi hari ni kita buat in character. Jadi saya nak tengok pemahaman pelajar, tapi saya akan bagi sedikit input dahulu. Baik. Sistem ahli ya. So diharapkan di akhir pembelajaran kita hari ini, pelajar kita akan dapat menjelaskan pembentukan sistem ahli. Kerana kita nak tahu tentang sistem ahli itu sendiri. Sistem ahli itu sendiri. Baik. Kita tengok apakah itu sistem ahli. Latar belakangnya selepas Perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi. Dekolonisasi ini maksud dia melepaskan tanah-tanah jajahannya. Sedia langkah berkerajaan sendiri beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Dalam kes kita hari ini, sistem ahli adalah tanah Melayu. Walau bagaimanapun, ketika itu kurangnya pegawai tempatan dalam perkhidmatan. Jadi Datuk On minta peluang-peluang untuk belajar pentadbiran ini diberikan kepada lebih ramai warga tempatan, khususnya orang Melayu. Dan cadangan beliau selari dengan dasar British, dan itulah yang membawa kepada pembentukan sistem ahli. Apa itu sistem ahli? Okey, pembentukan sistem ahli kalau kita tengok pada 1951 secara kronologi, ini istilah-istilah yang mesti murid-murid kuasai. Kronologi, kalau belajar sejarah, kronologi tak tahu, kena basuh balik semula, masuk KSSR, duduk kat tahun 4. Baik. Okey, 1951, Sir Henry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British, umumkan senarai anggota ahli selepas Datuk On datang bincang dengan dia nak wujudkan sistem ahli. So, Henry Gurney mengumumkan senarainya. Kemudian, sistem ahli merupakan sistem yang latih penduduk tempatan, terajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Beberapa anggota Majlis Perundangan Persekutuan diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi. Kalau kita tengok, Datuk On sendiri juga merupakan ahli kepada Majlis Perundangan Persekutuan. Kemudian, sistem ahli berikan latihan kepada penduduk tempatan tentang pentadbiran negeri sebelum British beri kemerdekaan. Pada April 1951, sistem ahli dilaksanakan hingga Jun 1955 hingga kepada pilihan raya 1955 tu sendiri. Dan portfolio yang kekal di bawah pentadbiran British. Kita tengok tadi. Hal ehwal ekonomi masih lagi milik British ketika sistem ahli ni. Kemudian perindustrian dan perhubungan sosial masih lagi dengan British. Dan perumahan dan kerja raya juga masih lagi dipegang oleh British. Dan pada 1954 sistem ahli dirombak, portfolio baru diwujudkan dan dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu yang menganggotai MPP, Majlis Perundangan Persekutuan. Baik, itu secara latar belakangnya. Itu secara latar belakangnya. Sekarang kita ciri dia. Ini yang saya kata tadi. Kita nampak dia agak mirip dengan apa yang hari ini mungkin murid-murid di atas talian agak keliru ataupun agak terbayang-bayang apakah itu sistem ahli. Tetapi saya yakin murid-murid yang sedang menonton ni biasa dengan kita sebut sebagai Parlimen. Betul. Kenal tak Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri? Pasti biasa. Ataupun YB kita yang handsome, gelap dan tinggi, iaitu yang berhormat Khairi Jamaluddin kan. Orang famous sekarang, orang popular dikatakan sebagai Menteri Kesihatan. Jadi ini adalah mirip dengan apa yang berlaku ketika sistem ahli. Jadi apa ciri-ciri dia? Ahli bertaraf menteri. Nampak? Kan ada persamaan tu. Ahlinya bertaraf menteri. Bertanggungjawab, jaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Kedua ciri dia, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Dekat sini saja perbezaan dia. Ketika itu ahli dilantik. Sekarang kita punya Yang Berhormat menang melalui pilihan raya. Yang ketiga, ahli bertanggungjawab cadangkan undang-undang berkaitan jabatannya dan dibentang di dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Yang keempat, ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Macam tadilah kalau tengok dalam mesyuarat tadi, Pesuruhjaya Tinggi mempengerusikan dan ahli mencadangkan keputusan akan dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi tersebut. Dan yang kelima, satu sistem kabinet bayangan terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Saya rasa
daripada simulasi dan penerangan saya sampai di sini, murid-murid yang sedang menonton dan juga rakan-rakan kita yang berada di atas talian mungkin dah dapat sedikit maklumat. Apa kata kita tanya mereka? Kita uji Mari kita mereka, tanya dia. cikgu. Baik. Saya nak tanya, apakah maksud sistem ahli? Siapa nak cuba? Atau Siapa cikgu nak nak panggil? Ya, Afifah. Silakan Ya, Afifah. Afifah. Sistem ahli merupakan satu kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa tokoh masyarakat untuk memegang jawatan yang dibentuk. Bagaimana cikgu? Betul? Betul. Konsepnya betul, Ya. terdiri daripada beberapa tokoh yang memegang jawatan atau portfolio tertentu. Ya. Bagus, Afifah. Maksudnya Tahniah. menumpukan perhatian. Ya. Double thumbs up untuk Afifah. Yeay. Baik, kita sambung. Itu adalah ciri-ciri sistem ahli. Kita tengok pula apakah kepentingan sistem ahli ini tadi. Kalau kita tengok, awalnya di peringkat awal tidak ada ahli-ahli ini yang mencadangkan perkara-perkara tertentu demi kebaikan tanah Melayu. Kalau kita letakkan dia kepada seorang, contohnya keputusan hanya dibuat oleh Sir Henry Geni, dia tak sempat untuk pergi semua. Zaman tu bukan macam zaman sekarang. Betul. Yang ada jaringan internet, yang kita boleh video call antara Kuala Lumpur dengan Taiping bila-bila masa. Jadi sukar untuk melaksanakan pentadbiran. Jadi sistem ahli diperkenalkan dengan, kita tengok, satu, kepentingan sistem ahli ini tadi. Perkara yang paling penting adalah menyediakan asas penting, iaitu melatih penduduk tempatan untuk ke arah berkerajaan sendiri. Ini adalah perkara yang paling penting. Dengan anggapan ketika itu, penduduk tempatan tidak terdedah sebagai seorang pemimpin, tak tahu nak menguruskan jabatan-jabatan kerajaan. Jadi kita latih dia. Ini yang paling utama, ya Nisa? Baik, yang kedua, yang di rumah, tolong dengar ni baik-baik. Ingat ni, memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan belajar takbir dan terajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Kenapa disebut menjelang kemerdekaan? Persekutuan Tanah Melayu ini sendiri merupakan salah satu langkah untuk memerdekakan Persekutuan Tanah Melayu. Waktu ni belum merdeka lagi. Ya. Belum merdeka lagi. Belum lagi. Jadi dalam aturan untuk merdeka mesti mempunyai pentadbir yang baik. Ya. Baik, yang ketiga, proses pupuk perpaduan kaum kerana ahli terdiri dari gabungan pemimpin dan pelbagai kaum. Kalau kita tengok tadi, kita ada EEC Turai Singgam. Ya. Kita ada HS Lee. Kita ada Dato' On. Dan kita juga ada daripada kalangan, mungkin kerabat diraja, kita ada Tunku Yaakob tadi. Tunku Yaakob. Dato' ni Ahmad Kamil. Dan kalau kita tahu, ini semua nama-nama yang daripada seluruh Tanah Melayu. Betul. Mereka bukan daripada satu tempat sahaja. Okey. Dan akhirnya yang keempat adalah menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Ini adalah syarat yang paling penting. Dengan sokongan sepenuhnya, barulah kita boleh merdekakan Tanah Melayu ini tadi. Baik, kita tengok terangguk-rangguk kawan-kawan kita yang dekat atas talian ni. Wah, Betul-betul macam ke khusyuk dengar betul ni? Kalau tengok Iman, dah macam mungkin dia masih duduk dekat 1945 waktu Jepun menyerah kalah. Macam ni kan. Cuba kita tanya. Saya nak tanya soalan seterusnya. Okey. Soalan dia berbunyi begini. Mungkin yang tengah dengar kat rumah pun boleh cuba jawab. Tulis atas kertas dan angkat depan skrin televisyen tu. Mengapakah sistem ahli diperkenalkan? Mengapakah sistem ahli diperkenalkan? Saya kena tutup slide ni. Kalau tak nanti dia nampak, dia tahu. Okey. Mengapakah sistem ahli diperkenalkan? Silakan. Siapa nak jawab? Siapa tadi? Siapa nak jawab? Senyum je semua ni, kita pilih lah ya cikgu. Soalan kedua. Ada yang nak angkat tangan? Kalau tak, Kak Nisa pilih. Cepat. Siapa nak cuba? Siapa nak jawab soalan kedua? Senyum je semua ni cikgu. Saya rasa kita ambil yang mengangguk tadilah. Ya, silakan. Baik Iman, saya pilih kamu untuk jawab. Mengapakah sistem ahli diperkenalkan? Berdebar Iman. Silakan. Sistem ahli diperkenalkan kerana di Tanah Melayu kerana sistem ahli berfungsi sebagai kabinet dalam sistem pentadbiran negara. Okey, itu saja. Ada jawapan lain? Atau ada rakan lain yang nak bantu? Ada rakan yang nak bantu? Kalau ada yang nak bantu atau nak tambah, mungkin jawapannya kurang lengkap. Ada lagi? Semua dah macam, okey, mana nota tadi? Ayo. Baik. So,
Nisa, saya dah tahu dah kenapa dia hanggup tadi. Kenapa cikgu? Bukan kerana dia bersetuju. Rupa-rupanya tengok mata dia merah. Rupa-rupanya dia tidur. Baik. Tak salah jawapan kamu Iman. Betul. Tetapi fokus utama adalah kepada mengapakah sistem ahli diperkenalkan adalah, ingat tadi saya dah kata, yang murid-murid di rumah boleh juga bagi perhatian, iaitu ke arah berkerajaan sendiri. Dan juga menjelang kemerdekaan ya cikgu. Berkerajaan sendiri demi mencapai kemerdekaan. Jadi untuk mereka akan ada kerajaan sendiri. Dan tadi Iman jawab adalah untuk memudahkan pengurusan dengan portfolio-portfolio yang ada. Ya, betul. Masih lagi betul. Tak salah Iman. Jangan kecewa. Relax. Buka mata tu besar-besar. Buka telinga. Dan kita dengar dengan baik. Baik. Seterusnya kita tengok. Kesimpulannya. Kita dah pergi kepada dua perkara yang penting. Kesimpulan dia, sistem ahli. Sistem ahli berikan pendedahan yang baik kepada penduduk tempatan untuk tadbir dan terajui kerajaan. Untuk tadbir dan terajui kerajaan. Yang kedua, sesuai dengan dasar British, memberikan tempoh peralihan pentadbiran menjelang kemerdekaan. Menjelang kemerdekaan. Baik. Jadi itu adalah kesimpulan untuk sistem ahli tadi. Baik, kita tengok Khadijah dengan mukanya yang serius. Jangan tanya aku kan. Masya pun baik. Okey, saya memberikan perhatian. Jangan tanya saya. Tapi cikgu tetap ada soalan untuk kamu, untuk kita pastikan kamu berada di landasan pengetahuan yang betul untuk sistem kita ahli. Kita nak pastikan mereka memahami apa yang kita belajar hari ini. Betul. Soalan yang ketiga. Siapa nak jawab? Soalannya berbunyi begini. Apakah kepentingan sistem ahli? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Cuba? Apa pentingnya kita wujudkan sistem ahli? Ada siapa nak jawab sebelum yang dicadangkan oleh Dato' On? Saya. Ya, Fasha. Okey, bagus Fasha. Okey, apa jawapan dia Fasha? Apakah kepentingan sistem ahli? Sistem ahli boleh dianggap sebagai tapak asas ke arah berkerajaan sendiri. Ia juga menguatkan perpaduan kaum. Gabungan pemimpin pelbagai kaum yang membentuk sistem ahli merupakan satu proses awal dalam membentuk perpaduan kaum di negara kita. Kepentingan sistem ahli juga menjadi asas untuk menentukan kemerdekaan Tanah Melayu. Kejayaan sistem ini menggambarkan yang kemerdekaan Tanah Melayu diterima semua pihak dan juga kaum. Ya, terima kasih. Ada lagi Fasha? Ada lagi jawapannya? Tak ada dah. Terima kasih Fasha. Nampaknya Fasha ada nota. Ada nota. Yang lain saya yakin mereka pun tulis nota cikgu tapi mungkin tak berani lagi. Tak apa. Jangan malu-malu. Tak ada orang lain, ni saja dengan cikgu. Baiklah, kita ada soalan seterusnya ke cikgu atau sebenarnya saya ada satu soalan? Ya. Memandangkan di topik sebelum ini saya ada baca mengenai rombongan Tanah Melayu ke London menjelang kemerdekaan, bagi mencapai kemerdekaan, dan antara syarat adalah pemimpin mesti terdiri daripada rakyat Tanah Melayu. Jadi adakah ini antara proses untuk melatih orang-orang tempatan, penduduk tempatan mentadbir dan dalam situasi berkerajaan sendiri? Tidak syak lagi. Ini nama dia murid yang baik. Ingat pelajaran sebelum dan mampu hubungkan dengan pelajaran kali ini. Kalau saya bagi tahap penguasaan, saya akan bagi tahap penguasaan Nisa tahap 5. Tahap 5. Penguasaan yang baik berjaya menghubungkan maklumat yang lepas dengan pembelajaran hari ini. Betul. Kalau kita tengok rombongan kemerdekaan berlaku selepas pilihan raya Persekutuan 1955 dan sistem ahli ditamatkan pada Jun 1955. Jadi yang menang daripada pilihan raya Persekutuan 1955 adalah daripada mereka yang berada di dalam sistem ahli, akhirnya membentuk Kabinet Persekutuan Tanah Melayu dan terus melaksanakan rombongan kemerdekaan ke London bagi menuntut tarikh kemerdekaan Tanah Melayu. Dan hasil dia memang terbaik, diawalkan ke 1957. Baiklah, kita dapat lihat dalam sejarah ini antara topik itu sangat-sangat berkait, terutamanya berkaitan dengan pentadbiran menjelang kemerdekaan dan sebagainya. Jom kita beristirahat seketika, yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini menonton Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
Masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas mata pelajaran sejarah. Topik kita hari ini sistem ahli. Jadi dari awal tadi kita telah lihat simulasi sistem ahli. Apa itu sistem ahli? Dan Cikgu Ridwan telah berkongsi ciri-ciri dan kepentingan. Memandangkan kita sebenarnya sudah tidak tinggal banyak masa, Cikgu. Saya nak minta Cikgu untuk berikan kesimpulan atau mungkin ada murid yang nak kongsikan dengan kita. Silakan, Cikgu. Saya rasa lebih sesuai kalau murid dulu. Ya. Kemudian baru kita boleh nilai adakah murid kita berada pada landasan pemahaman yang betul ataupun adakah mereka memberikan tumpuan sepanjang sesi yang kita jalankan tadi. Baik, saya nak minta kesimpulan daripada murid-murid yang berada di atas talian. Baik, siapa nak mulakan? Ada yang nak kongsikan? Ada yang nak kongsikan atau nak saya ataupun Kak Nisa sebutkan nama? Boleh, tak ada masalah. Kita buka register ya Nisa. Kita buka. Kita sebut nama. Kita pilih Khadijah. Ada tak yang Khadijah nak kongsikan? Dia, kan, tentang apa yang telah kita pelajari sepanjang hari ini. Silakan. Sistem ahli dapat memulakan proses perpaduan kaum. Jadi beliau berpendapat dapat apa tadi? Sistem ahli apa tadi Khadijah? Dapat memulakan proses perpaduan kaum. Memulakan proses perpaduan kaum. Baik. Okey. Ada. Tapi macam saya tak puas hati untuk kita buat pentaksiran yang baik ke atas kumpulan pelajar kita hari ini. Kita nak dengar kesimpulan yang lain. Okey, siapa nak kongsikan kesimpulan yang seterusnya? Apa yang kamu dapat dalam sesi hari ini? Kita tanya Afifah. Afifah nak cuba. Tu Iman dah angkat tangan dulu. Okey, Iman teruskan. Silakan Iman. Permufakatan dan kerjasama kaum penting untuk mewujudkan keharmonian masyarakat dan kestabilan negara. Bagaimana Cikgu? Tahniah, Iman berjaya membuktikan yang dia tak tidur tadi. Ya. Okey, kita minta satu lagi. Boleh. Satu lagi. Okey, tadi dah sebut tadi siapa yang dah bersedia? Marsha angkat tangan Cikgu. Silakan Marsha angkat tangan. Silakan Marsha. Pengalaman sikap kepimpinan beribawa berupaya untuk mengumumkan agenda pembinaan. Pembinaan negara bangsa Malaysia akhirnya. Dan ketika itu kita nak membina Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Baik, betul. Jadi boleh kita katakan bahawa pelajar kita hari ini, murid-murid kita hari ini berada di landasan yang betul, menumpukan perhatian di sepanjang sesi kita. Baik, untuk sistem ahli. Saya ulang balik semula. Daripada awal, sistem ahli adalah satu sistem yang dicadangkan oleh Datuk On untuk mentadbir Persekutuan Tanah Melayu, dan ianya merupakan suatu fasa persediaan untuk Persekutuan Tanah Melayu berkerajaan sendiri dengan para pentadbirnya dari kalangan orang tempatan. Dan kesan ataupun hasil daripada sistem ahli yang dilaksanakan daripada 1951 hingga 1955 telah memberi acuan kepada corak pentadbiran berasaskan kepada Parlimen yang digunakan oleh Malaysia hingga hari ini. Baiklah, terima kasih Cikgu Ridwan di atas perkongsian dan juga aktiviti kita pada hari ini. Saya rasa sangat seronok. Dapatlah feeling orang England, penasihat Sir Henry Gurney. Terima kasih murid-murid dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Baik, untuk murid-murid yang sedang menonton di rumah, semua maklumat daripada sesi kita hari ini boleh didapati maklumatnya daripada portal Sumberku. Sumberku. Jadi segala maklumat pembelajaran dalam mana-mana mata pelajaran di dalam negara kita hari ini yang dibawakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia boleh dicapai di portal Sumberku, Nisa. Ya, dan bagaimana nak pergi ke portal Sumberku, boleh rujuk di link yang telah tertera di kaca TV anda. Terima kasih kepada mereka yang menonton kami di rumah. Diharapkan apa yang telah kita kongsikan pada hari ini memberi manfaat dan lakukan banyak latihan untuk memantapkan. Sebab Cikgu Ridwan selalu bagi tahu saya sejarah untuk difahami, bukan untuk dihafal. Betul ya? Baiklah, terima kasih sekali lagi murid-murid dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Terima kasih Cikgu Ridwan. Kita jumpa lagi di saluran Didik TV KPM. Anda boleh tonton kembali episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita ke Google Search,
type sumberku, kemudian ke repository. Okey, inilah portal sumberku. Okey, kita klik pada carian bahan. Kemudian pilih pelajaran sejarah. Okey, kita ada 63 bahan di sini. Klik proceed. Kemudian kita tengok ini adalah contoh bahan. Bab 2 tingkatan 4. Dia ada macam-macam soalan. Soalan kebat, soalan struktur, soalan esei, objektif. Kita keluar semula. Okey, kita klik pada ikon U Pustaka. Klik log masuk. Okey, kemudian pergi ke pengkalan data. Okey, pilih e-pembelajaran. Okey, kita pergi ke Island Age. Sebelum tu kita ambil password dulu yang ada kat sini. Password dia 1 hingga 100. Kita boleh guna mana-mana. Okey, kita log masuk. Okey, letak password kita copy tadi. Kemudian kata laluan dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Log masuk. Okey, inilah portal pembelajaran kita. Okey, kita tengok kita mula ada nota. Okey, kita pergi ke sejarah. Okey, kita pilih contoh tajuk kita belajar sekarang adalah usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Okey, kemudian kita tajuk sistem ahli yang kita sedang belajar sekarang ni. Kemudian kita ada lagi selepas ini sistem tingkatan kebangsaan yang kamu boleh bacalah nota-nota ni. Kemudian kita ada latihan objektif. Pilih lagi tajuk, hantar. Okey, kita ada 20 soalan objektif. Kamu boleh jawab dengan klik, kemudian hantar dan kita akan semak. Di situ ada 70 markah, ada salah 6. Okey, kemudian setelah kamu dah jawab, okey, ambil markah yang kamu ada tadi dan hantarlah kepada saya sebagai bukti kamu telah menjawab. Okey, selain pada soalan objektif, kita ada soalan struktur juga. Okey, pergi ke tajuk yang sama. Ini contoh soalan-soalan struktur yang kamu boleh jawab. Okey, kemudian setelah kamu menjawab, kita boleh tengok kemajuan kita. Markah kamu berapa betul, berapa salah dan apa soalan yang kamu dah jawab pada hari itu. Didik TV KPM